Assalamualaikum semua, selamat malam, selamat berpuasa kepada orang yang Muslim. Okey, malam ni saya nak cerita sedikit lah tentang medical card. Okey, medical card kita dia ada dua type of plan lah. Satu is standalone, satu lagi is berunsur ada pelaburan. Okey, apa beza dia? Kedua-dua dia ada beza dia lah. So, there's a pros and cons between those two. Jadi, anda kena faham kan dia punya both plan ni lah. Okay, first saya nak cerita dulu lah pasal plan medical card dengan saving. Okay, kebaikan satu dia ada waiver lah. Okay, nombor dua dia ada simpanan. Okay, apa maksud waiver tu? Contoh kita tak sakit lah, kita dah kena pembayar or pembayar kepada anak ataupun individu punya medical card tu, kalau dia dah kena diagnose as critical illness, jadi kita tak perlu bayar lagi untuk cawangan bulanan medical card tu. Insurance sudah sediakan satu tabung untuk menolong muat pembayaran medical card tu seumur hidup. Itulah maksud dia waiver lah. Nombor dua dia ada simpanan. Okay, simpanan tu gunanya actually kalau kalau in term of future lah, future talking about 5 years ke 10 years above, kalau you nak perlukan duit, kita boleh keluar sikit dari tabung simpanan tu untuk kecemasan. Okey. Tapi kalau kita keluar banyak in future, kalau tabung simpanan tu tak dapat lagi menampung untuk tabung risiko anda, your premium akan naik dengan cepat lah, lebih tinggi lagi. Itulah dia punya keburukan untuk simpanan tu. Satu kebaikan juga untuk simpanan tu, dia tak mudah luput lah. Dia ada satu term dia, nama dia co-insurance. Co-insurance maksud dia kalau contoh dalam masa 2-3 tahun dalam tabung simpanan tu sudah ada kan, sudah ada bencana lah. Jadi contohlah anda tak mampu bayar untuk bulan ni atau bulan depan kerana ada komitmen lah, kena bayar kereta rosak ke kan, kena keluar duit untuk bayar kereta rosak. So insurans akan ambil tabung simpanan tu untuk menampung bulanan yang anda yang tak bayar tu. Itulah dia punya kebaikan lah kan. Okey, keburukannya dia mahal lah. Dia mahal, contoh kalau anda anak lah, talking about anak, kalau anak anda sebulan kalau ambil plan tu kemungkinan mungkin 150 ke 180 ringgit sebulan. So dia besar lah, kita kena bayar. Kalau seorang gila mampu, kalau dia 2-3 orang dah sampai 500 ringgit lah. So berat lah kan, tak semua orang mampu nak bayar 500 ringgit keluar untuk medical card je. Okay. Nombor dua, dia tak guarantee premium dia maintain. Premium dia potentially boleh naik juga. Okay, there's no such thing as guarantee premium. Okay. Pros and cons medical card, ada besar berunsur saving lah. Okey, apa beza dia dengan standalone? Standalone tu ia adalah tak ada saving. Okey, you bayar untuk medical card je. So dia kebaikan dia murah. Okey, dia murah, mampu milik. Untuk anak-anak, kalau plan kami orang lah, anak-anak serendah RM61 je untuk bayar sebulan, coverage RM100,000. Okey, Nombor dua, kalau anda ambil medical card standalone, it's more flexible lah. Contoh, dengan RM61, contoh lah yang tadi investment link tadi, 150, 180 kan seorang kan. So, let's say lah dia ada difference of RM120 kan. Okay, RM120 tu you boleh letak ke tabung simpanan ke tempat lain. Macam contoh ASV financing, you buat satu ASV financing ke, simpan ke ASV account ke, or unit trust. Because kalau you buat simpanan situ, dia pulangan dia lebih tinggi dari you buat hybrid macam yang plan medical card dengan saving tu. And so standalone tu dia lebih fleksibel. Okay, contohlah in future, contoh you buat dua pecahan kan, and then you letak dalam simpanan. Okay, kalau in future kalau komitmen anda makin meningkat, you boleh stop dulu saving tu. Medical card masih boleh jalan kerana dia dua produk yang tak sama. Okay, you boleh stop saving tu. Walaupun you stop saving tu, dia masih accumulated dalam SB tu kan. Contoh you tinggalkan RM10,000 tu, dia akan every year dia akan menjenangkan dividen. Tu beza dia fleksibel. You boleh tahan dulu
stop dulu, and then in future you boleh start tambah lagi untuk saving. Itu more flexible lah untuk kalau standalone tu. Okay, bak kata orang lah kan, senang-senang dahulu, bersusah kemudian. Okay, keburukan standalone, dia kalau plan kami orang, kalau selepas anak umur 19 tahun, dia akan start sikit meningkat. Every year dia akan menaik sikit, mungkin 2-3 ringgit lah dia akan naik. Sama dengan umur kita, macam umur yang 30 tahun ni dia kena bayar, contohlah mungkin 30 bayar RM90. So next year mungkin dia kena bayar RM93. So every year next year dia kena maintain RM93 lah. So after naik lagi, dia umur meningkat lagi, dia akan naik sikit-sikit. Dia akan naik sikit-sikit kerana you kena faham, medical card standalone tu, duit tu untuk simpan dalam tabung risiko. Dia tak ada tabung investment. Bak kata orang lah kan, kita senang-senang dahulu, bersusah kemudian. Jadi kalau kita tak mampu yang ambil mahal, kita ambil yang murah dulu kan. Kita, because yalah, paling pentingnya kita ada protection untuk masuk warded ke hospital. So jadi inilah salah satulah kebaikan keburukan standalone dengan medical card dengan saving plan. Okay, memang rata-rata lah kita keluarga besar, okay, gaji pun cukup-cukup kan. Jadi kalau you nak ambil protection, nak ambil medical card, ambil yang standalone dulu. That's my advice lah, because saya banyak jumpa klien. So saya tahu dia orang punya, saya faham dia punya situasi. Kita tak nak in future dia tak mampu lagi nak bayar, medical card akan lapse tu rugilah kan. Kita tak ada protection lagi kat hospital. Itulah penting. Kalau kita dah sakit, kalau kita lapse, kita sendiri kita nak pergi hospital, dia tak cover lagi dah. Okay, so that's why you start dulu ambil yang mampu milik. Kalau you, insyaAllah kalau gaji meningkat, mungkin bisnes you dah bagus kan, suami isteri ke boleh tolong bayar, so you boleh tukar lah plan tu. Paling penting dia you start, you kena fikir sekarang. Paling penting kita kena start sekarang. Kita fikir sekarang. Kita tak tahu esok hari apa yang berlaku, kan. Kalau kita umur panjang, Alhamdulillah kan. Tapi kalau kita sakit, jatuh sakit esok hari, accident esok hari, jadi jangan fikir yang 2-3 tahun akan depan, masa hadapan. Kita fikir esok hari, lusa. Itu yang kita fikir sekarang. Okay, buat masa ini, setakat inilah sharing saya. Kalau nak tahu pasal plan kami lebih lanjut, anda boleh WhatsApp saya dengan nombor kat bawah ni. Okay, and then saya boleh explain lebih lanjut lagi tentang plan kami orang. Okay, jadi plan kami orang banyak, ada tiga option lah kan. Dia ada silver, gold and platinum. Tapi anda boleh itulah, anda boleh ambil based on you punya budget. Kalau anak 3 orang, kalau bayaran RM61, hanya RM180 je, macam tu. Compare you kena bayar RM500 ke atas kalau you ambil medical card yang bersama saving tu. Banyak you save tu. You kira setahun it can cost maybe about dekat RM1,000 lebih you save. Itulah you kena fikirkan. Okay, so jangan lupa WhatsApp saya. Okay, saya boleh explain lebih lanjut lagi. Alright, terima kasih.